Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini kumpulan kami terdiri daripada saya, Muhammad Hakim, Luqman Shah dan juga Muhammad Amir Azmi akan membentangkan mengenai peluasan kuasa British di negeri Perak dan juga tindakan masyarakat menentang peluasan kuasa tersebut. Jadi fokus kita pada hari ini adalah bertumpu kepada negeri Perak. Jadi kami akan bincangkan bagaimana peluasan kuasa tersebut daripada tiga aspek utama, iaitu politik, ekonomi dan sosial, serta tindakan masyarakat dalam campur tangan British di negeri tersebut. Jadi saya akan mulakan dengan aspek politik terlebih dahulu. Assalamualaikum. Di hari ini saya akan bentangkan tentang bagaimana saya akan terangkan faktor peluasan kuasa British di negeri Perak dari aspek politik. Jadi antara faktor utama peluasan kuasa British di negeri Perak dari aspek politik ialah krisis perebutan tahta yang berlaku di antara tiga orang kerabat diraja, iaitu Raja Ismail sebagai Raja Bendahara, Raja Abdullah sebagai Raja Muda dan juga Raja Yusuf sebagai Raja Dihilin. Sebenarnya kalau kita telusuri kisah bagaimana tiga orang kerabat diraja ini berebut takhta, sebenarnya agak keterlaluan untuk kita kata krisis ini sebagai satu perebutan tahta, kerana ceritanya bermula apabila pada waktu kemakatan Sultan Ali, iaitu Sultan Perak, Raja Ismail sebagai Raja Bendahara telah diangkat sebagai Sultan Perak yang sah dengan gelaran Sultan dengan gelaran Paduka Seri Sultan Mu'abidin Shah. Jadi kalau ikut sistem adatnya, selepas Sultan mangkat, waris yang sah kepada sebagai pengganti Sultan adalah Raja Muda, dan dalam kes ini Raja Muda ialah Raja Abdullah. Tetapi kisahnya bermula macam ni. Jadi ketika Sultan Ali mangkat, Raja Ismail sebagai Raja Bendahara, dia akan memangku jawatan Sultan, sementara mempersiapkan Raja Abdullah, iaitu Raja Muda, untuk ditabalkan. Tapi pada hari pertabalan, Raja Abdullah tidak hadir ke majlis tersebut, dan ini telah menyebabkan pembesar-pembesar Kesultanan Perak mencari calon lain untuk ditabalkan sebagai Sultan. Dan pada ketika itu, calon yang ada hanyalah Raja Ismail, iaitu Raja Bendahara, dan Raja Yusuf, iaitu Raja Dihilin. Dan Raja Yusuf ni dia telah ditolak oleh pembesar-pembesar negeri Perak, kerana pada ketika itu Raja Yusuf dikenali dengan sifat pendendamnya dan kejam, terutamanya selepas Raja Ali merampas kuasa daripada ayahnya, iaitu Sultan Abdullah. Jadi pada ketika ini hanya Raja Ismail yang tinggal, maka pembesar bersetuju untuk mengangkat dan mentabalkan Raja Ismail sebagai Sultan Perak yang sah. Jadi pada ketika ini reaksi Sultan Abdullah terhadap pertabalan Raja Ismail sebagai Sultan Perak tidaklah menunjukkan sebarang pertentangan, sebarang tanda bahawa akan berlakunya pertentangan daripada Raja Abdullah sendiri. Sebabnya salah seorang sekutu daripada Raja Abdullah, iaitu Datuk Laksamana, beliau sendiri telah menerima pelantikan ini, dan beliau sendiri bersedia untuk menjalankan tanggungjawab di bawah pimpinan Sultan Ismail sebagai Laksamana. Jadi ini kisah sebenar bermula apabila Raja Abdullah dihimpit dengan masalah kewangan disebabkan oleh gaya hidup mewahnya. So daripada sini, apabila Raja Abdullah dihimpit dengan masalah kewangan, maka beliau terfikir, terdetik hati untuk merampas kembali haknya sebagai seorang sultan. Jadi pada ketika ini Raja Abdullah telah melakukan sesuatu di luar jangkaan pembesar-pembesar negeri Perak, iaitu beliau telah menulis surat kepada British untuk memohon sokongan bagi mendapatkan semula takhta Kesultanan Perak. Jadi daripada surat ini ada hasutan-hasutan jahat daripada kapitalis Cina Eropah yang melihat
situasi ini sebagai satu peluang untuk mereka memperluaskan pengaruh mereka di Perak, terutamanya di kawasan Larut yang boleh mendatangkan keuntungan yang tinggi, terutamanya dalam industri pelombongan biji timah. Jadi daripada surat yang ditulis oleh Raja Abdullah telah mendorong Raja Abdullah kepada perjanjian Pangkur, yang mana kita tahu daripada perjanjian Pangkur tersebutlah British berjaya meluaskan kuasanya di negeri Perak dan memulakan campur tangan pertamanya di negeri-negeri Tanah Melayu. Jadi sekian saja, saya teruskan dengan saudara Hakim. Okay, baiklah, bagi aspek ekonomi pula, seperti yang kita tahu, negeri Perak merupakan satu negeri yang amat kaya dengan perlombangan biji timah. Jadi kekayaan yang dimiliki oleh negeri Perak ini, terutama dari perlombangan hasil biji timah ini, telah menarik kuasa British untuk menguasai negeri ini, kerana keuntungan daripada perlombangan ini dapat menjadikan mereka sebuah kerajaan yang kaya, di samping mereka dapat menakluki negeri Perak. Seterusnya kita akan dapat lihat bagaimana 3 peringkat awal bagi perlombangan biji timah, iaitu pada sekitar awal abad ke-15, awal abad ke-16 dan 17 serta awal abad ke-18. Jadi pada peringkat awal, perlombangan biji timah ini diusahakan oleh orang Melayu, di mana tujuannya hanya dua, iaitu pertama untuk memenuhi keperluan tempatan serta untuk diperdagangkan. Dan kegiatan ini berada di bawah penguasaan pembesar Melayu, di mana pembesar Melayu ini mereka memperoleh kawasan perlombangan mereka melalui surat tauliah yang diterima daripada Sultan. Dan seterusnya bagi Sultan pula, Sultan menerima keuntungan melalui hasil yang didagangkan daripada perlombangan biji timah. Jadi pada peringkat seterusnya, iaitu pada sekitar abad ke-16 dan 17, kita dapat lihat Perak terkenal sebagai sebuah pusat perlombangan biji timah yang sangat terkenal sejak Kesultanan Perak lagi, yang di mana ianya tertumpu di sekitar kawasan sungai, iaitu di sekitar Sungai Perak dan juga sekitar Kuala Kangsar. Dan keadaan ini telah menjadikan Perak sebagai suatu pusat pelabuhan yang sangat terkenal dan sering dikunjungi oleh pedagang-pedagang luar. Dan pada tahun 1616, biji timah telah dilombong secara meluas di daerah Manjung dan juga Berwas. Dan pada abad ke-18, kita dapat lihat bahawa biji timah ini telah dikeluarkan oleh pelombong kecil Melayu di kawasan Larut. Dan pada akhir abad ini, terdapat kemerosotan pengeluaran biji timah sebagai sumber ekonomi kerana terdapat penyeludupan kepada pedagang British yang dilakukan di Sungai Kraw. Jadi kita lihat bagaimana eksploitasi terhadap biji timah ini, di mana terdapat campur tangan pihak British dalam mengeksploitasi hasil biji timah yang terdapat di Perak, telah menyumbang pada campur tangan mereka di negeri Perak ini, dan seterusnya telah menyumbang pada suatu perang, iaitu Perang Larut. Jadi saya akan serahkan kepada saudara Luqman. Terima kasih saudara Hakim. Jadi seterusnya kita bergerak kepada peperangan yang telah berlaku apabila sumber biji timah yang dahulunya milik Perak telah dieksploitasi oleh anasir luar, iaitu kolonial British. Jadi kita lihat kronologi dia bagaimana. Kalau kita lihat Perang Larut ni bermula pada tahun 1861 sehingga tahun 1874, maafkan saya. Jadi dalam Perang Larut ni berlaku sebanyak 4 kali ataupun 4 fasa. Yang pertama, apabila berlakunya konflik berpunca daripada sumber air yang diperlukan, di mana pihak Gihin dan Haisan berebut sumber air kerana dalam proses perlombongan biji timah yang mereka gunakan adalah menggunakan kaedah perlombongan palang. Perlombongan palang ni menggunakan sumber air yang banyak untuk mendapatkan hasil biji timah yang berkualiti. Jadi apabila berlakunya pergaduhan, iaitu golongan di mana golongan Gihin ini menyerang golongan Haisan, dan namun peperangan tidak beransur lama, hanya selama lebih kurang 3 tahun sehingga selama 2 tahun, maksud saya, daripada tahun 1861 hingga tahun 1862, dan ianya diredakan oleh Menteri Ngah Ibrahim yang telah memasukkan kedua-dua golongan ini ke dalam tanah Melayu. Kemudian kita bergerak ke fasa yang kedua pada tahun 3 tahun selepas itu, pada tahun 1865, di mana pergaduhan seterusnya berlaku antara kedua-dua belah pihak apabila mereka kalah dalam perjudian. Ini adalah perkara
apabila ketua-ketua mereka berjudi untuk mendapatkan tempat perlombongan yang lebih besar. Jadi pembunuhan serta pertumpahan darah berlaku dan diredakan semula oleh Menteri Ingah Ibrahim juga, dan kemudiannya bergerak ke fasa yang ketiga di mana pembelotan berlaku apabila di pihak Gihin telah melakukan persetubuhan ataupun sumbang mahram dengan isteri sepupu kepada ketua kumpulan Haisan. Jadi di situ berlaku lagi pembunuhan seterusnya dan melibatkan kematian ramai penduduk di kawasan Perak, di Kubang Krian jika tak salah. Di penduduk Perak di kawasan tersebut lah, sebanyak 40,000 penduduk telah meninggal dan akibat daripada pembunuhan dan pembakaran rumah-rumah masyarakat di situlah. Dan yang terakhir apabila pada tahun 1874 pembunuhan besar-besaran oleh pergaduhan antara kedua-dua belah pihak Gihin dan Haisan untuk merebut juga tempat perlombongan biji timah mereka. Jadi di sini apabila pihak pelabur ataupun pembeli biji timah daripada Perak ingin berdagang, jadi mereka lihat bahawa berlaku sedikit kekacauan di situ. Mereka meminta gubernur daripada pihak British iaitu Andrew Clark untuk mengambil alih supaya ianya tidak berlaku kekacauan, dan alasannya adalah untuk menyelamatkan rakyat Perak daripada huru-hara. Jadi di situ apabila telah dieksploitasi oleh telah diambil alih ke tangan British, jadi ada berlakunya konflik antara masyarakat dan penentangan terhadap pentadbiran kolonial. Jadi seterusnya saya berikan kepada Hakim semula. Terima kasih. Okay, jadi kita dapat lihat bagaimana ketiga-tiga aspek utama ini telah memberikan kesan yang begitu besar, terutamanya kepada struktur masyarakat kerana terdapatnya campur tangan British di negeri Perak. Jadi seterusnya kita akan lihat bagaimana reaksi ataupun tindakan daripada penduduk tempatan terhadap campur tangan British di negeri Perak. Dan saya akan mulakan dengan sebab-sebab masyarakat menentang. Kerana masyarakat menentang ini kerana adanya ketidakadilan telah dilakukan kepada masyarakat. Yang pertamanya ialah disebabkan oleh campur tangan British dalam adat rasam tempatan, di mana bagi orang British adat merupakan satu kebiasaan dan bukannya undang-undang. Manakala bagi orang Melayu sendiri di negeri Perak, adat ini merupakan satu perkara yang merangkumi segala aspek kehidupan, yang merangkumi aspek politik, perdagangan, ekonomi dan juga sosial, di mana adat merupakan satu perkara yang sangat penting, di mana British melihat perkara ini sebagai bukan satu perkara yang penting dan hanyalah kebiasaan yang lazim dalam semua struktur masyarakat. Dan manakala bagi orang Melayu, unsur agama dan unsur kenegaraan merupakan dua unsur yang perlu ada dalam setiap jati diri individu, di mana ini tidak boleh dipisahkan. Namun British melihat kedua-dua unsur ini sebagai suatu perkara yang berbeza, di mana jika ada agama maka mereka tak perlu ada kenegaraan, di mana kedua-dua unsur ini tidak dititik beratkan dalam jati diri bagi setiap masyarakat. Dan seterusnya tindakan British yang telah memisahkan nilai-nilai agama serta adat-adat Melayu dengan hal sekular merupakan satu perkara yang telah menimbulkan kemarahan bagi masyarakat di negeri Perak, kerana perkara ini telah mencabuli kepercayaan mereka serta adat mereka dalam hidup bermasyarakat mereka. Seterusnya ialah kepribadian Bush itu sendiri, di mana Bush ni merupakan satu individu yang mempunyai sikap yang positif, di mana beliau suka menghina adat dan juga tradisi orang Melayu, di mana Bush juga telah mencabar kedaulatan Sultan dan juga kewibawaan Sultan dan juga pembesar, di mana Bush telah membuat keputusan tanpa ada rundingan dengan pihak Sultan juga pembesar, di mana keputusan yang diambil hanya daripada satu pihak sahaja, dan ini menimbulkan kemarahan pihak atasan ataupun pihak Sultan dan juga pembesar. Seterusnya, Bush juga tidak bersikap sensitif terhadap perasaan masyarakat Melayu Perak yang sangat menyanjungi Sultan. Mana kita tahu masyarakat dahulu, masyarakat Melayu, mereka sangat menghormati Sultan
dan mereka sangat patuh pada arahan Sultan, dan Bush melihat perkara ini sebagai suatu perkara yang berbeza di mana beliau menghina Sultan. Dan juga Bush biadab ketika melayan Sultan Abdullah dan juga pembesar-pembesar Perak. Kita dapat lihat sebagai contohnya pada 13 Disember 1874, Bush telah membakar rumah Ngah Ibrahim kerana beliau telah mengutip cukai divido. Dan pada tahun yang seterusnya, pada Mei 1875, Shah Bandar tidak dibenarkan untuk mengutip cukai. Jadi kita dapat lihat bagaimana kepribadian Bush ini telah mengganggu struktur kehidupan masyarakat, yang seterusnya memberikan kemarahan kepada masyarakat tersebut yang bertindak akhirnya menentang campur tangan British di negeri Perak. Seterusnya saya serahkan kepada Amir. Dah sampai dapat saya. Okay, so dalam bahagian ini, apa yang saya akan terangkan ialah tokoh-tokoh yang terlibat dalam penentangan ataupun reaksi yang diberikan oleh masyarakat tempatan terhadap perluasan kuasa di British. Jadi bila sebut tentang penentangan, bila sebut tentang perluasan kuasa di British di Perak, ada beberapa tokoh yang kita kenal yang lantang dalam memperjuangkan hak rakyat di negeri tersebut, di negeri Perak. Jadi yang pertama ialah Datuk Maharaja Lela. Datuk Maharaja Lela ni sebenarnya dia bukan menunjukkan nama sebenar individu tersebut, bukan nama dia adalah Maharaja Lela, tapi Datuk Maharaja Lela ni dia merupakan gelaran kepada salah seorang daripada 8 orang pembesar di negeri Perak. Dan ia juga menunjukkan bahawa Datuk Maharaja Lela ni merupakan, kalau kita ikutkan dalam undang-undang, Datuk Maharaja Lela memegang ialah jawatan kepada individu yang menguruskan tentang hal ehwal hukuman dan melaksanakan perintah Sultan. Nama sebenar Datuk Maharaja Lela ialah Pandak Lam bin Maharaja Lela Maulud. Beliau merupakan beliau berasal dari keturunan Daing Selili, iaitu Haji Besar yang merupakan putera kepada Raja Bugis yang berasal dari daerah Lewuk di Sulawesi. Datuk Maharaja Lela ni merupakan salah seorang individu yang terlibat dalam pembunuhan J.W.W. Birch, yang mana pembunuhan J.W.W. Birch tu merupakan puncak kepada penentangan masyarakat di Perak. Bukti bagaimana Datuk Maharaja Lela ni membawa impak yang besar kepada peristiwa tersebut adalah selepas pembunuhan J.W.W. Birch, British telah mengeluarkan satu tawaran kepada sesiapa sahaja yang berjaya menangkap Datuk Maharaja Lela. Mereka akan diberikan wang ganjaran sebanyak £6,000 berbanding dengan individu-individu lain yang terlibat dalam pembunuhan tersebut seperti Datuk Sagor dan Seputum. Mereka ini ditawarkan wang ganjaran sebanyak £3,000 sahaja. Dan perbezaan ini menunjukkan bahawa besarnya pengaruh dia dalam peristiwa tersebut. Dan selain daripada Datuk Maharaja Lela, kita juga ada tokoh seperti Datuk Sagor. Datuk Sagor ni juga merupakan salah seorang daripada orang besar 8 Perak. Nama sebenar Datuk Sagor ialah Ngah Kamdin bin Radim Lop dan merupakan keturunan Bugis sama seperti Datuk Maharaja Lela. Dan peranan Datuk Sagor juga turut terlibat dalam perancangan pembunuhan J.W.W. Birch bersama dengan Datuk Maharaja Lela. Perakhiran kepada Datuk Sagor dan Datuk Maharaja Lela agak sadis, di mana mereka berdua telah dihukum gantung sampai mati di Matang pada 20 Januari 1877. Jadi seterusnya saya teruskan dengan peristiwa penentangan masyarakat di Perak. Okey, kita bergerak kepada yang seterusnya, peristiwa penentangan masyarakat di Perak terhadap British. Jadi kalau kita tahu, selepas je Perang Larut, berlakunya perjanjian Pangko. Selepas adanya perjanjian Pangko, di mana di situ bermulanya pemerintahan kolonial British.
Apabila pentadbiran British ini dilakukan, ramai masyarakat ataupun rakyat Perak tidak berpuas hati dengan apa undang-undang yang telah dilakukan oleh pihak British. Contohnya, British mengatakan supaya ini hanya, kalau mengikutkan dalam frasa Melayu, nasihat adalah satu perkara yang boleh diikut ataupun tidak diikut. Tapi British memberitahu bahawa apa nasihat yang dikeluarkan oleh pihak British wajib diikut oleh semua lapisan masyarakat. Jadi itu merupakan satu contoh. Jadi peristiwanya apabila tokoh yang telah disebut oleh Hamid tadi, iaitu Datuk Maharaja Lela, mulakan penentangan beliau dengan meminta kebenaran daripada Sultan Abdullah untuk menentang ataupun memburu pentadbir British pada waktu itu, iaitu J.W.W. Bush bersama dengan ahli-ahlinya seperti Datuk Sagor, Mat Arsyad dengan sekutu. Jadi apabila perjalanan untuk membunuh J.W.W. Bush itu telah mendapat persetujuan daripada Sultan Abdullah, mereka memulakan gerakan dan lalu membunuhnya. Bukan Maharaja Lela yang membunuh. Siapa yang membunuh? Siapa tahu? Ya, betul. Jadi Seputu membunuh dengan menggunakan lembing dan menusuk terus sap ke dada J.W.W. Bush. Dan oleh itu menunjukkan bahawa Melayu ni tidak mudah ditindas oleh masyarakat ataupun anasir luar. So itu saja daripada saya. Terima kasih. Jadi dengan berakhirnya pembentangan Luqman, saudara Luqman, berkaitan dengan peristiwa penentangan masyarakat tempatan di Perak, maka berakhirlah pembentangan kami pada hari ini. Kami harap dengan apa yang kami sampaikan dapat membantu anda semua, pada penonton, untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang sejarah penentangan masyarakat dan peluasan kuasa British di negeri Perak. Jadi sekian saja. Terima kasih.